Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menceritakan lebih lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan ahli kumpulan saya, iaitu kumpulan 4 yang terdiri daripada saya sendiri, iaitu Nurul Aina Fariha binti Haji Abu Hassan Asy'ari, Raja Nur Syahila binti Raja Muhammad Hassan, Nurul Emilia binti Sapian, Nurul Nazira binti Muhammad Nur Hisham, dan juga Maizatul Husna binti Mazlain. Okey, jadi ahli kumpulan kami telah bersepakat memilih filem daripada tajuk filem Train to Busan yang merupakan filem bergenre aksi horor Korea Selatan yang dirilis pada tahun 2016 lalu yang telah diarahkan oleh Yoon Sang-ho. Okey, filem Train to Busan ini menceritakan tentang serangan zombie yang mengancam keselamatan para penumpang di dalam kereta api yang dalam perjalanan ingin menuju ke Busan. Jadi pada awal-awal permulaan filem ini, seorang pemandu diberitahu di mana jalan telah ditutup kerana terdapat kebocoran yang terjadi. Terdapat kebocoran bahan kimia yang terjadi di kilang bioteknologi. Jadi disebabkan itu, dia terpaksa memandu pergi dan kamera menunjukkan terdapat seekor rusa yang sebelumnya dilanggar oleh sebuah kereta hidup semula sebagai zombie. Cerita bermula dengan seorang fund manager yang menetap di Seoul, Korea bersama anak perempuannya iaitu Soo-an, di mana beliau merupakan seorang yang mementingkan kerja-kerjanya, di mana terpaksa melupakan kerja-kerjanya demi memenuhi permintaan satu-satunya anak perempuan tunggalnya untuk menemaninya pergi ke rumah bekas isterinya di Busan dengan menaiki sebuah kereta api laju. Jadi sepanjang perjalanan ke Busan itulah bermulanya kisah konflik zombie ini. Assalamualaikum, saya Nurul Nazira dan saya telah memilih watak Sang-hwa dalam filem Train to Busan ini. Sang-hwa ialah watak sampingan. Sang-hwa ialah seorang suami kepada Seong-kyung yang sedang sarat mengandung. Sang-hwa menaiki kereta api untuk ke Busan bersama isterinya. Kereta api yang sama dinaiki oleh Seo-woo dan anaknya yang bernama Soo-an. Soo-an ingin pergi ke tandas tetapi dihalang oleh Sang-hwa kerana isterinya berada dalam tandas tersebut. Dan pada masa itulah jangkitan itu merebak. Sang-hwa menunggu isterinya di depan tandas sambil melihat orang berlari ke semua arah. Saat isterinya keluar dari tandas, dia bertanya apa yang sedang terjadi. Kemudian Sang-hwa melihat orang yang telah dijangkiti zombie dan dia cuba untuk menghentikan zombie tersebut dengan mengurung zombie itu di dalam tandas. Kemudian dia mengarahkan isterinya untuk melarikan diri terlebih dahulu. Selepas perkara tadi beransur pulih, mereka meneruskan perjalanan mereka ke Daejeon. Pada saat kereta api berhenti, tentera yang sepatutnya mengawasi mereka tiada dan mereka mendapati bahawa tentera yang patut mengawasi mereka itu telah dijangkiti zombie dan mula untuk menyerang mereka. Kemudian Sang-hwa terpisah dari isterinya, begitu juga dengan penumpang yang lain. Mereka harus menyelamatkan orang yang mereka sayang daripada zombie tersebut. Mereka kesuntukan masa dan Sang-hwa telah digigit oleh zombie dan memaksa Seo-woo yang sedang membantu dirinya itu untuk pergi dengan memesan agar menjaga isterinya dengan baik. Nilai yang saya perolehi daripada watak yang saya telah ambil ini ialah pengorbanan seorang suami terhadap isterinya yang sedang mengandung. Dia sanggup menjadi mangsa gigitan zombie demi menyelamatkan isterinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raja Nur Syahila binti Raja Muhammad Hassan. Saya akan menerangkan tentang watak Yeon-suk. Yeon-suk ini adalah dibintangi oleh Kim Il-sung. Perwatakan Yeon-suk adalah pentingkan diri, ego, panas baran serta menjadi batu api. Dia adalah seorang ahli perniagaan yang kaya dan pengecut dan ketua pegawai eksekutif Stallion Express. Pada awal perjalanan, dia menonton berita di TV keretanya dan bimbang ketika melihat keganasan orang semasa demonstrasi. Dia kemudian panik ketika melihat penumpang berlari dari mana-mana dan memahami bahawa itu adalah pencemaran. Ketika seorang memasuki kereta, Yeon-suk menyuruhnya menutup pintu ketika pasangan itu ingin masuk. Lelaki itu kemudian membuat beberapa panggilan dan meminta agar berhenti di Daejeon. Di stesen, dia berlari untuk melihat konduktor untuk melepaskan lokomotif dan berangkat ke Busan kerana itu satu-satunya tempat yang belum dijangkiti. Konduktor memberitahunya bahawa tidak mungkin
tidak mungkin dan pergi untuk membawa semua penumpang keluar dari kereta api. Yong-suk enggan mengikutinya. Namun mereka kembali ketika melihat tentera datang untuk melindungi mereka dijangkiti. Kemudian Yong-suk memaksa Ki-chul, seorang petugas, untuk memberitahu kepada konduktor itu untuk pergi. Kemudian Jin-hee memberitahu rakannya akan tiba di dalam kereta ini bersama orang lain. Namun Yong-suk menjadi marah dengan mengatakan bahawa dia bahkan tidak yakin bahawa orang-orang ini dijangkiti dan akan menolak untuk membiarkannya masuk. Oleh itu, Yong-suk ni menghancurkan telefon gadis itu sehingga dia tidak menolong Yong-guk masuk dan penumpang tu menyekat pintu masuk. Walaupun mereka menyekat pintu pertama, Yong-guk memecahkannya dan cuba masuk dengan para gelandangan. Yong-suk ini menghalangnya dengan penumpang yang lain, tetapi mereka akhirnya menyerah. Seok-woo kemudian memukul Yong-suk, memukulnya yang bertanggungjawab atas kematian Sang-hwa dan In-gil. Dengan pengecut, Yong-suk ini menyimpulkan bahawa dia dan rakannya itu dijangkiti dan mereka mesti meninggalkan kereta. Dia kemudian menemui Seok-woo dengan anak perempuannya dan Seong-kyung dan meminta mereka untuk membawanya ke ibunya. Ketika itulah dia menjadi zombie dan menyerang ketiga mangsa yang selamat itu. Malangnya dia menjangkiti Seok-woo dengan menggigitnya sebelum dibuang dari kereta api, mungkin membunuhnya. Namun Seok-woo kemudiannya membunuh diri dengan membuang dirinya dari kereta kerana gigitan itu. Dalam cerita Tren Tubusan, saya mengambil watak Seok-woo. Seok-woo menceraikan isterinya dan memutuskan untuk membawa Su-an untuk menemui di Busan untuk ulang tahunnya. Watak itu kemudian mengambil KTX untuk sampai ke sana dalam masa 1 jam. Pada awal perjalanan, Su-an bertemu Sang-hwa, ayahnya, dengan isterinya Seong-kyung dan seorang lelaki yang kehilangan tempat tinggal dan seorang peniaga bersama Yong-suk. Berjaya bermula apabila seorang penumpang keluar secara diam-diam dan kelihatan terinfeksi mula menyerang penumpang yang lain. Bapa dan anak perempuannya berada di dalam kereta dengan watak baru dan mengunci pintu untuk mengelakkan zombie masuk. Kereta api kemudian berhenti di stesen Daejeon di mana tentera-tentera akan menunggu mereka. Walau bagaimanapun, stesen itu kosong dan penumpang diserang oleh tentera juga berubah menjadi zombie. Seok-woo dipisahkan dari Su-an yang pergi bersama Seong-kyung serta seorang wanita tua bernama In-gil dan para gelandangan untuk kembali ke kereta. Di sisinya, si ayah bergabung dengan Sang-hwa dan pemain baseball Yong-guk. Setelah bertarung melawan zombie di kereta api, kumpulan Seong-yong berjaya menemui Su-an dan yang lain akan semuanya bersama-sama memutuskan untuk bergabung dengan Yong-suk dan Jin-hee. Yong-guk dan penumpang lain kemudian itu bagaimana dikejar oleh raksasa dan Yong-suk menghalang keretanya. Kereta api di mana Seong-woo berada dipenuhi dengan zombie. Bapa kemudian mencari celah untuk keluar dan para gelandangan mengorbankan dirinya agar mereka dapat pergi lebih cepat. Pengejaran lain bermula dengan Seok-woo, anak perempuannya dan wanita hamil menaiki kereta yang sama. Di sana mereka menemui Yong-suk, half zombie, separuh zombie yang menyerang ketiga-tiga mangsa yang selamat dan menggigit Seok-woo dengan tangan. Yang terakhirnya membuang dari kereta, kemudian membunuhnya dan membawa gadis-gadis itu ke pos konduktor. Dia memberitahu Seong-kyung cara menghentikan kereta api ketika mereka selamat dan mengucapkan selamat tinggal kepada Su-an-nya. Dia mengubah dirinya di luar kabin dan memikirkan kelahiran anak perempuannya. Itu membuatkan tersenyum dan melamparkan dirinya dari kereta api yang bergerak. Sekian. Itu saja yang daripada Seok-woo. Hai, nama saya Nurul Emilia binti Sapian, nombor matrik D183-11018. Di sini saya ingin menceritakan tentang kesimpulan daripada cerita Tren Tubusan ni. Kesimpulannya ialah kita dapat lihat bahawa seorang usahawan yang telah mengabaikan anak perempuannya
Sehingga pada suatu hari, suatu tragedi di mana salah sebuah kawasan telah dijangkiti satu virus yang sangat bahaya. Di mana pada permulaan cerita ini telah tunjukkan seekor rusa yang menjadi zombie. Jadi disebabkan cerita ini, kita dapat menyaksikan sikap tanggungjawab serta kasih sayang yang ditunjukkan oleh manusia terhadap orang sekeliling dia. Lepas tu, di mana seorang ayah yang sanggup berkorban demi untuk menyelamatkan anaknya serta suami yang menyelamatkan isterinya dengan mengorbankan nyawanya sendiri. Kan ada dalam setiap cerita skin dia ada seorang suami yang menyelamatkan isterinya walaupun dia terpaksa korbankan dirinya. Seterusnya, ada juga yang segelintir manusia yang tidak berhati perut, maksudnya selfish. Dia nak larikan diri, dia terpaksa menjadi jahat. Contohnya macam dalam skin yang part akhir, yang di mana ayah dia telah menyembunyikan anaknya dalam satu train, tapi sebabkan sikap selfish seorang lelaki ni, dia membuatkan orang lain terkorban. Seterusnya, jadi pada cerita ini, daripada keseluruhan cerita ni, kita dapat menerapkan tentang erti kasih sayang, tidak kira bangsa, agama maupun kaum. Ini juga dapat dilihat sendiri di negara kita iaitu Malaysia, di mana sekarang di Malaysia telah dijangkiti oleh wabak COVID-19, di mana kita bersatu padu untuk membanteraskan penyakit ini. Sebegitulah kesimpulan yang saya dapat lihat daripada Train to Busan. Sekian, terima kasih. Bye.